Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua pendengar berita panas malam ini dipetik dari syahbudin.com.net bertajuk Zahid Hamidi akhirnya sedia untuk berlawan. Pencabarnya bolehlah segera buka bilik gerakan. Berita penuh. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi akhirnya bersuara dengan memberi komitmen sedia untuk dicabar bagi jawatan Presiden Parti dalam pemilihan akan datang. Tegasnya, dalam pemilihan sebelum ini pada 2018, beliau juga dicabar dua ahli parti, tapi keputusannya masih memihak kepada beliau yang kemudiannya menyaksikannya memenangi pertandingan itu. Bahkan kata beliau, kombinasi undi dua pencabarnya ketika itu yaitu Khairi Jamaluddin dan Tengku Razalik Hamzah masih kurang berbanding undi diperolehnya. Dulu pun saya dicabar juga, dua orang cabar saya dan undi mereka masih kurang berbanding undi yang saya peroleh. Bukan nak riak, sombong dan takbur maupun ujub, tapi itulah faktanya katanya lagi. Serentak dengan itu, Ahmad Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri menegaskan kuasa untuk menentukan kepimpinan parti terletak kepada kuasa dan suara perwakilan parti di seluruh negara. Terdapat hampir 160,000 perwakilan yang mewakili cawangan-cawangan untuk menentukan sama ada mahu kepimpinan yang sedia ada atau kepimpinan yang baru berubah untuk pastikan UMNO terus relevan dalam pentas politik negara. Kuasa mutlak itu adalah kuasa perwakilan tambahnya. Dengan penegasan sedia dilawan dan mahu menyerahkan nasibnya kepada perwakilan itu, bererti boleh dikira berakhirlah sudah polemik sama ada perlu atau tidak pertandingan bagi jawatan presiden dan timbalan presiden UMNO dalam pemilihan akan datang ini. Suara dan penegasan Presiden UMNO itu wajib dihormati dan ditaati sepenuhnya. Penyokong dan pengampuh Ahmad Zahid mesti serta-merta berhenti daripada memberi saranan dan mendesak agar dua jawatan tertinggi itu tidak dipertandingkan. Jika Ahmad Zahid sendiri sudah menunjukkan keterbukaan dan keberanian untuk dilawan, tiada sebab bagi penyokong serta pengampu untuk tidak turut sama menjadi terbuka dan berani. Kepada pencabar yang ingin berlawan dengan Ahmad Zahid pula, maka dengan ini bolehlah mula menggerakkan jentera kempen mereka dengan lebih agresif mulai sekarang. Ini kerana pemilihan mungkin akan diadakan sebelum ketibaan Ramadan pada 23 Mac akan datang, tidak sampai 3 bulan saja lagi daripada sekarang. Bilik gerakan di peringkat pusat dan negeri-negeri hendaklah mulai dibuka. Bahkan duit-duit simpanan juga haruslah segera dikeluarkan. Ingat, yang nak dilawan dan dijatuhkan adalah Ahmad Zahid yang berjawatan timbalan Perdana Menteri. Kalau setakat modal air liur dan belanja makan di kedai mamak saja, main jauh-jauhlah nak menang. Sekurang-kurangnya kena belanja makan di hotel 3 bintang dan jumlah perwakilan pula hampir 160,000 orang. Kiralah sendiri berapa banyak duit belanja yang diperlukan. Itu belum kira lagi allowance untuk jentera parti yang bergerak siang malam dan hampir tidak tidur serta meninggalkan anak istri semata-mata untuk berkempen bagi pemimpin kesayangan mereka. Masuk berlawan mesti nak menang. Jika tidak, baik bagi Zahid Hamidi menang percuma saja. Lu fikirlah sendiri. Syahbudin Hussein, 5 hari bulan 1 2023. Sekian berita, salam perpaduan daripada saya, admin channel JLTV News. Salam sejahtera, salam perpaduan, selamat malam kepada semua pendengar berita panas malam ini. Najib heret kerajaan ke PBB atas dakwaan penahanan sewenang-wenang. Berita penuh. Bekas Perdana Menteri Najib Razak membawa isu pemanjaraannya di Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB atas dakwaan penahanan arbitari sewenang-wenangnya. Peguam bela Najib Muhammad Syafiee Abdullah memberitahu taklimat media petang ini bahawa petisyen berkenaan difailkan secara digital di Kumpulan Kerja Majlis Hak Asasi Manusia PBB mengenai penahanan arbitari UNWGAD petang ini.
Pada 23 Ogos tahun lepas, Mahkamah Persekutuan Putrajaya menolak rayuan Najib untuk membatalkan hukuman penjara 12 tahun dalam kes rasuah SRC International bernilai RM42 juta ringgit. Najib kini sedang menjalani hukuman penjara di penjara Kajang. Permohonan Najib untuk menyemak semula keputusan kehakiman ditetapkan untuk dibicarakan di hadapan Korum Mahkamah Persekutuan yang baru di Putrajaya pada 19 Januari. Ketika sidang media di firma Guaman Syafi'i and Partners di Bukit Tengku di Kuala Lumpur petang ini, Syafi'i berkata mereka memfailkan petisyen agar UNWGAD meminta Malaysia membebaskan atau membicarakan semula Najib dalam kes SRC. Peguam itu berkata Najib memohon panel PBB yang terdiri daripada 5 pakar keadilan antarabangsa untuk memutuskan bahawa Mahkamah Tertinggi Malaysia menolak rayuannya sebagai tidak adil, cacat dan melanggar hak asasi manusia dan perlembagaan persekutuan. Syafi'i mendakwa Mahkamah Persekutuan tidak memberi masa yang cukup kepada Peguam Najib untuk membuat persediaan bagi rayuan dengan membenarkan penangguhan pendengaran rayuan. Pada dasarnya, Najib telah dihantar ke penjara tanpa peluang membela diri di Mahkamah Persekutuan. Beberapa hari terakhir rayuan itu pada bulan Ogos merupakan keadilan secara tergesa-gesa apabila peguamnya tidak diberikan masa yang jelas diperlukan untuk membaca berpuluh-puluh ribu muka surat kertas rayuan atau untuk menyelesaikan perkara itu dengan 94 alasan rayuan yang difailkan oleh peguamnya sebelum ini. UNWGAD yang akan mendengar rayuan itu terdiri daripada 5 hakim hak asasi manusia yang terkemuka. Mereka tidak akan dipanggil untuk memutuskan sama ada Najib bersalah tetapi untuk menentukan sama ada perbicaraannya adil dan jika tidak, boleh meminta kerajaan Malaysia membebaskannya atau memberikannya perbicaraan semula. Walaupun keputusan ini tidak mengikat secara langsung, ia sangat berpengaruh terutamanya kerana Malaysia mempunyai pakar undang-undang terkemuka yang kini menjadi ahli kumpulan kerja ini, kata Syafi'i. Untuk rekod, Malaysia adalah anggota PBB. Syafi'i menegaskan penyokong kuat UNWG termasuklah Perdana Menteri Malaysia sekarang, Anwar Ibrahim, yang didakwanya telah memberitahu Cambridge University Press bahawa saya merasakan harapan yang diperbaharui bahawa roda keadilan masih berputar dan pendapat badan PBB itu adalah pencapaian penting dalam perjalanan saya menuju kebebasan. Ketika ditanya oleh media sama ada pasukan Peguam Najib akan menggunakan petisyen kepada PBB untuk meminta Mahkamah Tertinggi di Putrajaya menangguhkan pendengaran semakan SRC pada 19 Januari, Syafi'i berkata mereka bersedia untuk meneruskan semakan pada hari itu. Peguam itu berkata Najib bergantung kepada semakan dalam badan kehakiman dan petisyen PBB melalui saluran diplomatik sebagai dua cara berasingan agar bekas Perdana Menteri itu mendapatkan keadilan dalam kes SRC. Syafi'i menambah salinan petisyen PBB telah diserahkan kepada bahagian hal ehwal antarabangsa Jabatan Peguam Negara AGC di Putrajaya.